أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bila seorang sahabat datang mengajar, dia baca kitab pasal semayang. Biasalah, baguslah. Kitab tu memang tulisan dia sendiri dan baiklah. Dan dia buka soalan. Bila soalan dibuka, ada seorang tanya pun nak kepastian, ya. Pasal dia tengok ada berapa kalangan di kalangan jemaah di surau itu, bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang letak tangannya di atas dada macam ni, Allahu Akbar, macam tu. Dia tanyalah, macam mana letak dekat situ? Jadi ustaz yang balik mengajar pun jawablah bla bla, yang semacam tak setuju dengan apa yang dibuat oleh beberapa kalangan di surau itu. Jadi belentinglah kawan-kawan yang letak tangan atas dada macam ni. Apa hal pula ustaz ni, kata dia. Dah. Tak selesai sekat itulah. 2 hari lepas tu pula giliran saya pula mengajar di situ. Ada orang hubungi, dia kata, ustaz, tolong bagi pencerahan. Oh, bahasa tu main, ya. Saya pun jarang-jarang dengar apa asal pencerahan ni. Saya tanya, kenapa selama ni dalam gelap ke? Taklah gelap, tapi iyalah nak. Saya pun biasalah, ya. Macam saya sebut tadi, nak pastikan ilmu yang kita ada, ilmu yang kita faham itu betul atau tidak betul, tengok sumber dia. Kalau saya tanya sahabat-sahabat yang letak tangan atas dada macam ni tu, ada sumber kah? Dia orang pun tak boleh jawab juga kalau tanya. Senyap je, tak boleh jawab. Saya kata kalau tak ada sumber, saya bantu. Apa sumbernya? Ada seorang sahabat, yang ikut serta bersalat bersama-sama dengan Nabi SAW, namanya Wa'il bin Hujr. Ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersemayang bersama-sama dengan Nabi SAW. Fa wada'a yaduhul yumna. Nabi telah letak tangan kanan dia ala yadihil yusra, di atas tangan kirinya. Pegang itulah macam kita buat itulah. Betul? Ala sadrihi, di atas dadanya. Itu sumber. Saya kata. Siapa riwayat hadis ni? Akhrajahu al-Imam Ibn Huzaimah. Imam Ibn Huzaimah meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih dia. Kitab sahih ni tak banyak tuan-tuan, ada 3-4 je. Sahih Bukhari yang tuan-tuan dengar itu, Sahih Muslim yang tuan-tuan dengar juga, Sahih Ibn Huzaimah ini, ada satu lagi Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban ni anak murid kepada Ibn Huzaimah pula, ya. Sahih Ibn Huzaimah ni di segi apa dia sebut, realitinya, ada satu orang ahli ilmuwan telah mencari naskah asal dia, Sahih Ibn Huzaimah, yang ditulis oleh beliau sendiri ataupun disalin daripada sumber yang dia tulis. Bila dicari rata-rata, rupa-rupanya mereka hanya jumpa separuh saja. Separuh lagi didapati hilang. Mungkin faktor masa lah, ya. Jadi yang separuh yang ada itu disemak balik, diedit balik, dalam bahasa Arabnya ditahqiq semula oleh Syekh Al-A'zami. Bukan saja cek balik, tapi disemak semula hadis-hadisnya dan diberi penilaian berdasarkan kepada kaedah ilmu hadis. Dan hadis Wa'il ini dinilai oleh Syekh Al-A'zami sebagai hadis sahih. Ulama yang ikut kepada dia kata apa? Wa sahhahahu Al-A'zami. Hadis ini telah dinilai sebagai sahih oleh Syekh Al-A'zami. Dia tak berbangkit. Dan apabila Syekh Al-Mubarakfuri, tuan-tuan selalu dengar rasa saya nama ni, tokoh ulama berasal daripada India yang telah memberi ulasan syarahan kepada Sunan Tirmizi. Dalam kitab dia namanya Tuhfatul Ahwazi.
Ya. Dia banyak quote daripada Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni kalau kita belajar ilmu hadis, bab alqabul muhaddisin, gelaran-gelaran yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Dia banyak gelaran. Macam kita lah ada sekarang, ada juga gelaran ya. Ada Datuk, ada Datuk Seri, Datuk Petinggi, Datin Petinggi, Tun, Tan Sri, macam-macam gelaran. Ulama hadis pun ada gelaran ni juga. Ada digelar sebagai Al-Hafiz, ada disebut sebagai Al-Hujjah, ada disebut sebagai Al-Hakim. Dan yang paling tinggi dalam bidang hadis ni memakai gelaran Amirul Mukminin fil Hadis. Itu gelaran tertinggi. Dan Imam Ibn Hajar memegang gelaran ini, yang paling tinggi lah. Dan semasa dia menyemak balik, menilai balik hadis Wa'il bin Hujur, dia cenderung untuk mensahihkan hadis itu. Kalaupun tidak sahih, sekurang-kurangnya dia hasan. Dia tak berbangkit. Jadi hadis ni tak jadi masalah. Jadi letaklah di situ, tak berbangkit. Cuma kata Al-Imam Ibn Qudamah, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, dia kata isu ini isunya luas, tidak statik. Dan ulama banyak pandangannya. Tapi yang ni jelas ada nasnya. Tadilah hadis Wa'il itu. Dan dalam kitab fiqh pun kita jumpa macam-macam tempat orang parking ni tuan-tuan. Parking sajalah tak kena bayar ke MPS, ya tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, bila kita semak balik, tempat letak tangan lepas takbiratul ihram ialah ma baina sadri was surrati, antara dada dengan pusat. Sebab itulah orang Seri Gombak ni bila Allah Akbar dia letak dekat sini kan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tuan, tak apalah, itu mazhab Syafi'i. Jadi isunya terbangkit. Nak letak atas dada memang ada hadisnya. Nak letak itu ikut pandangan-pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ada lagi pandangan lain. Kalau tuan-tuan pergi ke UAE ialah dekat, ya. Seri Gombak dengan UAE kan dekat. Ramai pelajar-pelajar ataupun pensyarah daripada luar. Bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan luruh je. Tak letak di mana-mana, tak parking pun. Ada juga macam tu. Dan ini pandangan dalam mazhab Malik. Tengok. Jadi kalau tuan-tuan luruh, tu Maliki lah tu. Tuan-tuan. Dan bila balik ke Seri Gombak ni pula, ada pula tempat Allahu Akbar, letak tepi belah ni. Kan? Ni, belah kiri ni. Orang tanya saya, ni mazhab mana pula Ustaz? Saya kata ini mazhab Taming Sari, saya kata tuan-tuan, ya. Nasnya saya tak jumpa. Kena tanya orang buat lah. Dia ambil nas kat mana. Antaranya saya dipahamkan, dia kata pintu hati ni belah sini, jadi kena tutup lah sini. Oh, kata dia. Betul kata? Itu Allahu'alam. Saya tak berani nak confirm lah. Tuan. Tapi yang jelasnya, yang ada hadisnya yang tadi, yang saya sebutkan tadi. Dan mazhab Syafi'inya, di antara dada dengan pusat. Ada pula satu hadis dhaif, bukan saja antara dada dengan pusat, bawah pusat pun ada juga. Macam orang pemalas macam tu ada juga macam tu tuan, ya. Ini benda ni benda pandangan dan ijtihad masing-masing. Tapi kita dibimbing oleh nas yang jelas. Itu keadaan. Tapi tak ada pula letak atas dahi, ada kan? Tuan, Allahu Akbar letak atas ni ada? Tak ada. Kenapa letak atas dahi? Saham jatuh, tak berbangkit tuan-tuan, ya. Ataupun apa namanya, brim kena potong. Itu mungkin letak, oh apa hal janji 600 kan, tiba-tiba tak sampai pula. Tak apalah tu, ya tuan-tuan, kena tanya orang bagilah kenapa jadi macam tu. Isunya begitu tuan-tuan. Sebab tu saya kata ilmu itu penting. Satu soalan, banyak lagi kena kita tu. Ada pula orang lain tanya pula, dia kata Ustaz, kalau tu imam kita uzur macam mana? Imam kita dua-dua ni sihat belaka, alhamdulillah lah. Kalau di kampung, kalau tu imam uzur, tak ada orang ganti apa hal. Gagahlah tu imam pun pergi semayang. Kan? Takbir Allahu Akbar, dia tak larang nak berdiri, dia terus duduk. Jadi makmum macam mana? Duduk juga ke? Tuan-tuan, saya tanya kenapa? Tak boleh lah Ustaz, kita ni makmum kena ikut imam. Oh macam tu ke? Akhirnya kalau pergi ke surau, imam pun duduk, makmum pun duduk, iyalah tu, ya. Mazhab tu lah tu. Betul ke? Betul ke? Itu jadi isunya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan hadis. Sebab Nabi kita pun ada juga masa uzur. Terutamanya semasa dia sakit
yang membawa kepada kewafatan dia. Walaupun dalam keadaan macam tu, Nabi terus masih keluar untuk mengimamkan solat. Dan pada masa itulah makanya oleh kerana dia tak larat dan nak bangun, maka dia menjadi imam dalam keadaan duduk. Imam Bukhari kata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan." Nabi telah bersolat dalam keadaan dia duduk. Wa shalla Abu Bakrin wan nasi khalfahu, dan Abu Bakar serta orang lain yang bersemayang di belakang Nabi dalam keadaan qaiman, berdiri. Tak bangkitlah, yang sehat berdiri jelah. Tu imam wuzu, dia duduk. Tuan-tuan, ini fenomenanya. Sebab itulah saya kata perlu. Ilmu ni tak habis, tuan-tuan. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, yang agak, bukan kata tak biasa sangat, tapi ialah mungkin tempat kita ni lain sikit.